Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izin serta limpah dari kurnia daripadanya dapat kita bertemu buat pertama kali di dalam forum Matrikulasi Kelantan bersama saya Muhammad Faik bin Muhammad Alwi dari kelas H4T3 pada pagi yang penuh berkah ini. Hadirin yang disayangi Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa zaman kini merupakan zaman teknologi. Seperti mana kita tahu, anak-anak remaja terutama dalam kalangan remaja dan pelajar mempunyai masalah terhadap adab komunikasi di dalam media sosial. Dan ia boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan. Justru, masalah ini perlu dilihat pada skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu adab komunikasi di media sosial. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama kita iaitu Nik Nur Syatirah Amira binti Nik Muhammad Amin. Seterusnya, ahli panel kedua iaitu Nur Fatin Fakihah binti Mah Hussein. Kemudian ahli panel ketiga iaitu Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Abdul Rashid. Dan ahli panel kita yang terakhir iaitu Cik Nur Hafizati Izni binti Cik Su. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah kesan teknologi terhadap individu apabila lebihan dalam berkomunikasi? Dan adakah penting untuk seseorang itu menjaga maklumat peribadi apabila ingin berkongsi di media sosial? Terima kasih, Tuan Moderator. Pada era globalisasi ini, media sosial telah menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap orang. Hal ini dibuktikan dengan melihat keadaan pada hari ini. Hampir setiap orang di negara kita pasti mempunyai salah satu akaun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Media sosial telah menjadi satu hal yang tidak boleh dihilangkan lagi dalam kehidupan seharian di masyarakat moden saat ini. Walaupun sosial media merupakan satu hal yang dinilai penting dalam kehidupan harian, ini adalah penting bagi seseorang itu menggunakan sosial media untuk memastikan agar tidak berlebihan dalam penggunaan media sosial. Salah satu adab berkomunikasi di media sosial ialah janganlah berlebihan berkomunikasi melalui media sosial. Hal ini kerana penggunaan media sosial secara berlebihan boleh membahayakan kesihatan fizikal maupun mental seseorang. Menurut kajian yang dilakukan oleh para ahli di University College London, Great Ormond Street Institute of Child Health menyebutkan hal ini meningkat berlipat kali ganda pada golongan remaja. Hal ini bukan hanya mengganggu fizikal dan mental. Kajian lain yang dilakukan oleh ahli The Mood Disorder Center in Child Mind Institute, New York menyebutkan bahawa media sosial juga boleh meningkatkan risiko buli terhadap anak-anak, khususnya golongan remaja. Beberapa kajian juga telah menemukan jika penggunaan sosial media yang begitu aktif, remaja pada zaman ini berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan sosial media, mereka belum tentu boleh aktif dan mampu berkomunikasi di kehidupan yang nyata. Umat Islam diingatkan untuk supaya berhati-hati dan tidak berlebih-lebihan sama ada di dalam perkataan atau perbuatan yang boleh mengaibkan orang lain, khususnya di media sosial. Pendakwa bebas Muhammad Ashraf binti Muhammad Rizwan atau lebih dikenali sebagai Imam Muda Ashraf berkata,
Ada sesetengah orang itu yang menganggap apa yang dilakukan oleh mereka dengan memperolok-olokkan orang itu sebagai benda yang kecil, sedangkan ianya besar di sisi Allah. Seterusnya, adab dalam sosial media yang kedua ialah janganlah berkongsi maklumat peribadi di media sosial. Orang ramai diingatkan agar tidak sesekali mendedahkan maklumat peribadi mereka di sosial media. Mengingatkan demikian, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jalani Johari pernah berkata, kebanyakan pengguna sering cuai dengan memuat naik data peribadi mereka secara terbuka di sosial media, tanpa menyedari ada pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan data mereka untuk perkara yang negatif. Kebanyakan pengguna sosial media teruja memuat naik gambar yang mengandungi maklumat diri, contohnya keputusan peperiksaan di mana di dalamnya terkandungnya nombor pengenalan diri dan lain-lain. Begitu juga mereka yang membuat naik gambar pasport, sedangkan banyak maklumat peribadi yang dipaparkan. Data peribadi rakyat di negara ini ialah tertakluk di bawah Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sekiranya mana-mana pihak memperolehi data peribadi kita dan menyebarkan luasnya tanpa persetujuan kita, ia menjadi satu kesalahan di Seksyen 130 apabila disabitkan dan didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh 2 tahun berturut-turut atau kedua-duanya. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama kita atas perkongsian beliau. Justru saya beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu berkenaan salah satu cabaran yang dihadapi adalah ketulinan atau kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial. Dengan informasi di hujung jari, masyarakat khususnya para belia terdedah dengan pelbagai bentuk berita atau maklumat yang palsu. Jadi, apakah pendapat Cik Nur Fatin Fakihah berkenaan hal ini? Selain itu, terdapat juga gejala pembulian cyber dalam media sosial, yang mana pengguna media sosial akan memberikan komen-komen yang negatif bagi tujuan menjatuhkan mereka, iaitu pengguna media sosial yang lain, kerana mereka tidak senang melihat orang lain berada dalam keadaan yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Hal ini dibiarkan berterusan bimbang akan memberi kesan negatif kepada kita semua. Jadi, apakah pandangan Cik Nur Fatin Fakihah berkaitan hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi, sahabat-sahabat ahli panel dan para hadirin sekalian. Kemunculan media sosial telah mengubah cara berinteraksi antara sesama manusia, namun seringkali disalahguna oleh segelintir masyarakat. Baiklah, media berperanan penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Kini, melalui internet, peranan media semakin mudah namun semakin mencabar. Kewujudan internet membantu mempercepatkan proses penyampaian berita dan segala maklumat lama serta baharu. Media sosial juga berperanan menjadikan masyarakat Malaysia lebih peka kepada keadaan sekeliling dan mengeratkan hubungan sesama individu. Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati kerana masalah utama yang semakin parah yang berlaku di laman-laman media sosial adalah penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih secara berleluasa. Ada berita yang direka semata-mata untuk menarik perhatian netizen dan menjadi isu hangat atau trending. Situasi ini sangat membimbangkan kerana ada berita yang bertujuan untuk mewujudkan kebencian dan provokasi dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Dewasa ini, info-info tidak benar laju sahaja beredar dan sampai dalam grup-grup media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan juga lain-lain. Malahan, ilmu kesihatan juga disebarkan oleh mereka yang bukan ahlinya hingga membuatkan ramai yang terpedaya dengan apa yang disampaikan.
Contohnya seperti mereka yang anti-vaksin. Maka pelbagai teori, karangan berjaya, video dicipta bagi mempengaruhi khalayak dan mengikuti kepercayaan mereka yang tidak ada ilmu maupun kajian tentang sesuatu yang disampaikan. Keadaan ini sangat berbahaya kerana manusia mungkin hancur dan tidak lagi dihormati di mata dunia dan akibatnya rakyat yang akan menanggung rugi. Kejadian ini dilakukan oleh sebahagian besar daripada kita tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tidak takutkah kita pada dosa yang perlu ditanggung akibat memfitnah seseorang atau menyebarkan sesuatu yang tidak sahih? Justru, apabila terbaca sebaran maklumat di media sosial, pastikan ia benar-benar sahih sebelum menyebarkannya. Jika kita sendiri tidak pasti, janganlah menyebarkan maklumat tersebut dan biarkan saja ia berlalu di newsfeed anda. Ini termasuk sindrom tol kopi, iaitu menjatuhkan seseorang yang berjaya dengan komen negatif yang tidak berasas. Sikap segelintir pengguna media sosial, saya tidak menyangkal bahawa sesebuah kritikan itu perlu. Namun, ia perlulah diutarakan dengan cara yang tepat. Sesiapa sahaja boleh memberi komen kepada orang lain di media sosial. Tetapi, biarlah komen itu komen yang membangun dan bukan yang memaki hamui. Pastikan kita ada hujah yang boleh membetulkan seseorang dengan menggunakan akal fikiran dan bukannya emosi. Seperti yang kita lihat pada masa kini, kebanyakan masyarakat suka melemparkan komen-komen yang negatif. Sewajarnya, komen perlulah dalam bentuk mengajak dan bukannya mengejek. Hal ini adalah demikian kerana bukan semua orang dapat menerima teguran sebagai ejekan, malah hal ini lebih menimbulkan amarah mereka. Untuk menegur seseorang, pertama sekali kita haruslah faham bahawa tiada manusia yang terlepas daripada melakukan kesalahan. Kalau ternyata dia salah, maka betulkanlah dengan kalimah yang sopan. Tujuan teguran bukan untuk menyalahkan perbuatan atau menjatuhkan air muka seseorang, tetapi kita ingin memperbetulkan kesilapan yang dilakukan. Sebelum menegur orang, pastikan niat kita adalah baik. Janganlah sampai memalukan seseorang. Seperti kata Imam Syafi'i, sesiapa menasihati saudaranya secara rahsia, maka dia benar-benar menasihatinya dan memuliakannya. Manakala sesiapa menasihatinya secara terang-terangan, maka dia menghina dan memalukannya. Kita perlu ingat bahawa satu kalimah yang kita ucapkan sangat besar kesannya kepada orang lain. Jika kata-kata itu berbentuk celaan, maka perkataan itu akan terus teringat di benak orang yang mendengarnya. Seandainya kata-kata itu merupakan motivasi, ia mungkin boleh mengubah hidup seseorang menjadi lebih sempurna. Oleh itu, fikirlah dahulu sebelum berkata-kata. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua kita atas penjelasan yang penuh isi dan utuh. Marilah kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cik Rabiatul Ardawiwah, dan saya ingin mengajukan soalan kepada beliau. Siapakah yang perlu diajak berkomunikasi? Dan seperti mana kita tahu, pada masa ini ramai orang yang terlalu yakin mengerjakan amal soleh sehingga suka menyebarkan amalan kebaikannya di media sosial. Jadi, apakah pendapat anda tentang fenomena ini? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Faid. Jadi, selain menjadi platform untuk menyebarkan maklumat, media sosial merupakan sebuah medan untuk berkenal-kenalan dengan rakan atau platform untuk mengekalkan hubungan silaturahim sesama kenalan. Sebagai satu platform yang boleh diakses umum, batas-batas pergaulan dan ikhtilat antara jantina yang berbeza perlulah dijaga bagi mengelakkan berlakunya fitnah. Islam amat menekankan soal penjagaan kehormatan lelaki dan wanita bukan sahaja di dunia nyata, malah di media sosial. Oleh yang demikian, Islam telah menggariskan batas-batas pergaulan agar manusia tidak terjebak dalam percampuran yang boleh menyebabkan tergadainya kehormatan. Jika lelaki dan wanita terlalu bebas bergaul mesra, mereka amat mudah terheret ke lembah kemaksiatan. Antara batas yang ditetapkan oleh syarak
adalah seperti sabda Rasulullah, janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bermusafir melainkan dengan mahramnya. Riwayat Muslim. Jadi, pada asalnya tiada larangan untuk wanita berkomunikasi dengan seorang lelaki, sama ada secara terbuka atau tertutup. Komunikasi terbuka di sini merujuk kepada komunikasi yang melibatkan orang lain dan tidak khusus kepada dua. Komunikasi begini agak sukar menimbulkan fitnah, namun ada kemungkinan berlaku fitnah walaupun asalnya bertujuan baik. Kadang-kala ia boleh terpesong dan disalahgunakan untuk memenuhi kehendak nafsu. Jangan terlalu mesra atau bergurau menggunakan perkataan-perkataan yang melampaui batas kerana ia dapat meningkatkan lagi kemahuan manusia. Jadi, dalam keadaan atau situasi tertentu, hukum tersebut berubah menjadi harus. Keadaan situasi yang dimaksudkan ialah darurat, hajat, maslahat syar'i dan kebiasaan adat setempat. Al-Imam Al-Nawawi telah menjelaskan bahawa pergaulan ajnabi yang dikategorikan sebagai darurat adalah diharuskan dengan syarat tidak ada tujuan-tujuan lain. Seperti contoh pergaulan yang dibolehkan adalah dalam pengurusan muamalah maliyah, iaitu urusan harta. Tujuan semasa bekerja, semasa menuntut ilmu, semasa menjadi saksi, semasa berada di dalam keandaraan awam dan pergaulan mengikut kebiasaan adat dalam majlis. Oleh itu, selagi mana perkara ini dapat dielakkan, diwajibkan untuk menghindarinya agar hidup kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator Muhammad Faik. Jadi, penggunaan media sosial kini sudah menjadi keutamaan bagi masyarakat dan dianggap penting untuk menceritakan segala yang berlaku dalam kehidupan, sehinggakan sesuatu yang disebarkan itu menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah demi bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan pujian dari publik. Seperti mana yang kita lihat, ramai yang telah berkongsi hal berkaitan saham akhirat seperti aktiviti ibadah yang tular di media sosial, dan saya bersetuju ia dapat mendorong orang ramai untuk turut serta. Namun begitu, adalah baiknya jika kita mengajak orang ramai untuk melakukan perkara yang baik tetapi pada masa yang sama merahsiakan amal ibadah. Biarlah ia adalah rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Daripada Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Tetapi ada juga individu yang sangat taksub mengungsikan amal ibadahnya tanpa sedar bahawa dirinya telah terjerumus ke lembah riak dan sum'ah. Ketahuilah bahawa riak dan sum'ah dalam amalan adalah haram dan termasuk dalam sifat-sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah. Pelakunya di akhirat tidak akan mendapat pahala dari segala amalnya itu, dan bahawa perbuatan riak dan sum'ah ini bergantung dengan hati, iaitu niat. Oleh kerana itulah hanya Allah yang mengetahui hati seseorang sama ada ia telah melakukan riak dan sum'ah atau tidak. Jika seseorang itu riak dan sama ada sum'ah, maka hanya Allah yang tahu, dan jika dia tidak riak dan sum'ah, maka hanya Allah juga yang tahu. Diriwayatkan dari Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, hanyalah segala amal itu bergantung dengan niat. Sesungguhnya dapat kepada seseorang itu apa yang dia niatkan. Siapa berhijrah berbuat amal kerana Allah dan Rasul, maka amalnya kerana Allah dan Rasul, iaitu dapat pahala. Dan siapa yang beramal kerana dunia, maka dia hanya mendapat dunia. Hadis Bukhari. Jadi sebagai kesimpulannya,
amalan kebaikan supaya dilihat orang dengan tujuan orang akan mengikut sama melakukan kebaikan yang ditunjukkan olehnya itu diharuskan. Tetapi haruslah mengikut syarak. Kita juga tidak membolehkan menghukum sesuatu individu atas perlakuannya di media sosial. Kerana orang yang melakukan amal berkemungkinan dia berniat riak dan sum'ah dan berkemungkinan dia berniat ikhlas. Maka hanya Allah yang mengetahui niatnya itu. Kita sebagai makhluk hendaklah bersangka baik terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir sekali iaitu ahli panel kita yang keempat, iaitu Cik Nur Hafizati Izni, yang saya ingin mengajukan dua bentuk soalan, iaitu bolehkah kita untuk menyebarkan gambar orang lain, haiwan ataupun makhluk hidup tanpa sesuatu tujuan? Dan berapakah jenis izin yang terdapat untuk berkongsi gambar orang lain di media sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi, rakan-rakan panel lain dan para hadirin sekalian. Kecanggihan dunia komunikasi digital pada masa kini telah menyebabkan bertambahnya hukum hakam, lebih-lebih lagi berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang saya maksudkan ini melibatkan pelbagai aplikasi-aplikasi baru yang diperkenalkan dalam usaha untuk menambah minat pengguna media sosial yang kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja. Hukum menyebarkan gambar orang lain dalam Islam menurut pandangan ulama kontemporari tidaklah menjadi masalah selagi mana ia tidak melanggar hukum syarak. Misalnya, gambar yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak seperti berbau lucah dan berupa gambar orang lain yang digunakan tanpa kebenaran dengan niat untuk mengaibkannya serta ditambah pula dengan kata-kata yang mengaibkan. Menghormati saudara se-Islam dalam erti kata lain, menjaga maruah dan air mukanya merupakan satu kewajipan sesama Muslim. Sabda baginda Rasulullah SAW, Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Seseorang itu telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya yang sesama Muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan jelas mengharamkan seseorang Muslim untuk menjatuhkan maruah Muslim yang lain dalam apa-apa bentuk, termasuklah dengan menggunakan atau menyebarkan gambar yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Dalam kaedah fiqh Islam, terdapat suatu kaedah yang digunakan ketika membahaskan isu menyebarkan gambar orang lain tanpa kebenaran yang perlu kita ketahui, iaitu tidak boleh seseorang memanfaatkan sesuatu milik orang lain tanpa izinnya. Izin di sini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama, izin secara langsung. Izin ini adalah izin yang biasa berlaku secara lisan, contohnya meminta dan memberi izin secara terus antara dua pihak. Kedua, izin secara tidak langsung. Izin jenis ini pula merujuk kepada uruf atau kebiasaan. Contohnya, sekalipun tidak meminta izin, kebiasaannya kita tahu bahawa pemilik barang tersebut akan redha, tidak akan marah dan akan memberi pinjam. Keadaan ini biasa berlaku dalam kehidupan bersyiran, iaitu suatu hubungan dengan jiran yang mesra dan rapat seperti ingin meminjam cangkul, penyapu yang ada di luar rumah dan sebagainya. Jika sebaliknya, iaitu pemilik barang tidak akan suka jika kita mengambil tanpa memberitahu, maka tidak boleh mengambil barangnya sekalipun dengan niat untuk meminjam. Begitu juga hukum menyebarkan gambar orang lain tanpa kebenarannya. Hukumnya berdosa dan boleh menjatuhkan maruah seseorang seperti mana yang disebut tadi. Oleh yang demikian, seseorang Muslim perlulah menjaga lidah dan tangannya daripada menyakiti orang Muslim yang lain, khususnya dengan penggunaan gambar, dan dinasihati lebih baik menggunakan gambar daripada kartun atau animasi yang tidak melibatkan batang tubuh manusia yang lain supaya kita tidak menjadi muflis di akhirat nanti. Semoga penerangan ini dapat memberi manfaat kepada semua kerana setiap perbuatan yang kita lakukan akan dicatat amalannya, apatah lagi dalam melakukan sesuatu perkara yang kita tidak sedari ketika itu kita sedang mengumpul dosa kerana mengaibkan orang lain melalui kecanggihan teknologi. Sekian, terima kasih.